Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi al-fadhil Ustaz Muammar, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dengan al-fadhil Ustaz untuk kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu, dan pada malam ini kita akan berpeluang untuk mengikuti kuliah sirah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan program kita pada malam ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa afdalu salatin wa atammu taslim ala habibina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa astaftihu billazi huwa khair. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah, kita sambung bacaan sirah Nabi SAW. Kita dah selesai dengan Perang Khandaq, masuk dengan Bani Quraizah. Yang kita ambil sikit-sikit lagi. Kalau kita kembali kepada Bani Quraizah atau Perang Bani Quraizah ni, kita dah cerita setelah Nabi balik atau pulangnya daripada peperangan yang dinamakan Perang Khandaq tu, Nabi telah meletakkan senjata, kemudian mandi. Datang Jibril AS bertanya kepada Nabi, qad wada'ta silah, adakah kau telah meletakkan senjata? Maknanya dah selesai perang. Wallahi ma wada'na, kata para malaikat Jibril lah di sini, ya, demi Allah kami tak letak lagi. Maksudnya kami masih hidup berperang lagi ni. No? Fakhruj ilaihim. Maka datang Jibril mengatakan kepada Nabi, keluar balik perang. Jadi makna sini, benda kalau tak sudah lagi, kenapa sudah? Benda kalau tak sudah, ya kena sudah bagi elok lah. Tak payah tangguh, kan, benda yang melibatkan bahaya ke atas Islam dan kaum muslimin. Ini salah satu contoh. Nabi tanya ke arah mana nak tolak ni? Dah selesai dah perang kat sini, kan. Hahuna, ke sana. Jadi isyarat ni ke mana? Ke kampung Bani Quraizah. Dan kita dah cerita sebelum tu, Nabi dah dapat maklumat tentang Bani Quraizah ni, dan Nabi telah pun menghantar spy ni ada juga dalam Islam, no? Tapi saja jadi spy tiap masa tu tak boleh. Bila ada bibit-bibit ataupun bila dapat maklumat ataupun nampak ada benda lah yang berlaku tu nampak pelik, kecurigaan tu, ada suspicious sangat. Jadi suspek ada benda tu, Nabi hantar. Kerana tidak wajar orang Islam sentiasa berada dalam ketakutan dengan spy berselerak sana sini. Dalam kedai runcit pun ada spy, bawah meja pun ada spy. Kan, kat mana-mana pun spy sana sini. Jadi rakyat akan jadi tidak selesa. Spy ni ada cara-cara dia jugalah, no? Kalau di Mesir tu memang spy bersepah tu, imam tu spy. Kalau kami kat Mesir tu, abang-abang beritahu, hang saya hampir masjid je. Abang-abang sini lah, kita budak baru sampai kat Mesir tu. Saya tak ngaji Mesir, tapi siapa saja sampai kat Mesir, abang-abang kat situ, kawan kau, dia akan pesan macam tu. Tapi kat apa? Kat masjid ke surau,
Mereka ni surau belum buat. Tak macam kita satu kampung dah satu surau. Mereka ni satu bangunan flat tu dah satu surau. Sebelah bangunan flat tu surau lagi. Surau mereka tak panggil surau, panggil masjid. Panggil masjid. Besar-besar ni kan besar lah. Dia pun besar badan ni lagi dah. Kecil-kecil badan ni lagi masjid dah. Sebenarnya jemaat pun penuh orang. Tak badan besar apa. Jadi pesan sagi semayang pagi salam balik. Kalau ada orang duk tanya macam-macam tu terus jawab sangat. Dia duk tanya selalu orang janggut panjang, muka bersih, kepiah. Dia nak jawab dia. Buat tak faham bahasa Arab. Buat tak apa nak reti bahasa Arab. Kalau kita dah lama kena ida tu lain lah sikit tapi apa jadi macam tu, maksudnya masyarakat sentiasa berada dalam rasa diri mereka diintip kerja kan macam tu kan. Dia kan tak boleh tengok keadaan kan, tengok keadaan. Maka Nabi pun keluar, pergilah ke Nabi perintahkan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk keluar berperang dengan bersegera, sehingga Nabi melarang mereka untuk turun sembahyang asar, melainkan setelah sampainya di kampung Bani Quraizah. Itu setengah daripada para sahabat anggap perintah itu bermaksud untuk segera sahaja, bukan maksudnya sampai sembahyang pun tak payah, ataupun bila sampai waktu sembahyang baik pergi je. Jadi bila sampai kat sana waktu sembahyang ada lagi ke, tak ada lagi ke, tu hal kedua. Sebab ini perintah khas. Perintah tu datang dari seorang Nabi pula. Kan? Perintah Nabi ni, perintah seorang Nabi ni kena apa? Panggilan seorang Nabi atau perintah seorang Nabi adalah wajib disahut. Wajib disahuti. Hatta kalau kita dalam sembahyang sekalipun, kata ulama. Hatta kita duduk sembahyang tu kan, wahai orang beriman, apabila kamu dipanggil oleh Allah dan Rasul, maka kamu kena menjawab. Maka tidak membatalkan sembahyang kalau ketika tu Nabi panggil kamu tu jawab. Kalau mak kita panggil kita jawab, batal. Tak kira sembahyang apa pun batal. Dia ada hukum tu. Dia ada hukum yang panjang, khilaf ulama ada macam-macam. Kalau sembahyang wajib tu tak kalau mak ayah panggil, jadi itu tak wajib sambut, tapi cepat-cepatlah sembahyang kan. Tapi kalau sembahyang sunat, ada yang mengatakan, seingat-ingat saya lah, boleh kita keluar dari sembahyang tu, apa nama panggil, niat keluar dari sembahyang dan pergi sahut, jawab apa nama mak dan ayah kita tu. Girlfriend tak boleh lah. Tak tersenarai. Isteri pun tak tersenarai. Dan hukum tu dia bincang panjang, katanya sampai ke zaman akhir zaman ni. Kalau Nabi Isa panggil misalnya, Nabi Isa tu adalah seorang Nabi, maka kita boleh menyahutnya tanpa batas sembahyang kan. Jadi hukum-hukum dia dibahas panjang. Saya ingat-ingat macam tu lah, rujuk balik lah. Dan para sahabat pun takwil lah, kita kata, dia kata maksud Nabi tu nak cepat-cepat, jadi bukan maksud yang tinggal sembahyang. Jadi apa pun tu pun waktu sembahyang dah sampai, dia pun sembahyang. Satu lagi pula para sahabat, Nabi dah cakap dah, kata jangan sembahyang kecuali sampai di kampung Bani Quraizah. Maka mereka ni pun berderah. Hak berderah, pergi berderah. Hak tak berderah, sembahyang dulu, pergi sembahyang dulu. Tak ada siapa nak bergaduh tengah jalan tu. Pasal apa? Tujuan utama waktu tu ialah pergi ke tempat tu perangnya dengan musuh. Perang dengan musuh. Tu para sahabat, dia tak banyak fikir kuna-kuna sangat. Kalau dia fikir tu, maksud saat tu dia tak kawit habis kata-kata. Tadi mereka tu tak ikut cakap Nabi belasah lagi kat tengah jalan. Sampai mereka tu dengan musuh kita nak pergi tu lebih kurang je nampak perangai kan. Tak ada. Masalah ni mungkin mereka fikir apa? Mereka fikir ni masalah ni kita tak boleh selesai sendiri. Kita kena rujuk kepada Nabi. Kena rujuk kepada Nabi. Jadi biar Nabi yang uruskan benda ni nanti. Ini adalah pergi ke sana dulu. Itu para sahabat dia umat terbaik tu.
Dia bukan duk kira nak bergaduh je. Nak bergaduh pun fikir dulu 10 kali. Macam mana nak bergaduh? Kalau boleh bergaduh yang tak gaduh lah, kan? Macam mana nak berkhilaf ataupun nak menyelesaikan masalah percanggahan pandangan pendapat ni, kalau boleh tidak sampai memecah belahkan umat. Dia kena fikir macam tu, halus, dia fikir halus, kan? Dia fikir halus. Sebab kita sesama Islam, tak boleh berkeras. Ruhama ubay nahum, sifat umat Nabi yang disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahawa akhir zaman tu akan datang umat. Bukan dekat sifat Nabi akhir zaman yang disebut, umat akhir zaman pun disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Tuan-tuan lah, umat akhir zaman kita semua ni pun disifatkan dalam kitab tu. Bukan dekat kitab Taurat dan Injil tu hanya sebut tentang akhirnya Nabi akhir zaman tu macam ni. Tak, bukan dekat tu saja. Dengan kita ni pun tuan-tuan termasuk disifatkan umat ni. Macam mana zikir sembahyang dia, macam mana tasbih dia, macam mana dia naik bukit, macam mana dia turun bukit, umat ni. Sebab itu semua Nabi ajar kita. Sampai kata itu disebut. Benda yang kita fikir, kenapa tak cerita benda-benda wajib tak? Dia fikir benda-benda rare. Naik bukit, turun bukit pun umat tu macam mana dia ada cara naik bukit dia, turun bukit, ada zikir turun bukit dia. Subhanallah, kan? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya luar biasa, kan? Antara sifat mereka ialah ruhama ubay nahum, tarahum ruk'an sujada, kan? Mereka ni kuat sembahyang, rukuk kuat, sembahyang sujud kuat, dan sama-sama mereka sangat merahmati, sangat berkasih sayang. Duk fikirlah hati ni nak hubung silaturahim. Duk fikirlah hati ni macam mana nak rapatkan silaturahim, nak hubungkan silaturahim, kan? Nak merapatkan ukhuwah. Kalau rasa hari tu panas sangat, stop Ustaz, hari lain pula, fikir jalan lain pula. Lagi duk fikir hubungan kita ni banyak benda tak apa nak rapat nak betul ni, duk cari fikir macam mana nak perapat hak mana renggang tu. Antara syughul dia ataupun kesibukan dia. Bahkan itulah dia juga yang disebut sifat Nabi sebelum Nabi diutuskan sebagai Nabi. Antara sifat Nabi kita Muhammad SAW sebelum dia diutuskan sebagai Nabi tu, kan? Dia suka menghubungkan silaturahim. Sifat Nabi ni sebelum Nabi dia, kan? Begitu juga dia beritahu oleh siapa? Oleh menafalkan kepada apa nama, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, kan? Bahawa sifat seorang Nabi akhir zaman tu, kan? Nabi ni suka apa? Membantu apa saja, menyokong apa saja perkara yang baik, kan? Suka menolong orang yang kesusahan, suka menghubung silaturahim, kan? Kalau orang nak buat kebaikan ni tak jumpa menyokong, susah. Kita nak cadang benda baik tapi tak ada orang sokong. Satu benda tu pula tak pernah orang buat, tapi benda tu baik, kan? Orang tahu dah siapa yang boleh sokong benda ni. Asal benda tu baik, jumpa Nabi Muhammad, dia akan sokong, kan? Nabi kita Muhammad akhlak dia macam mana? Kalau ada orang berhutang, Nabi minta kat orang yang berhutang tu kena takut, kan? Nabi pergi, dia akan pergi ajak Nabi, selesai hutang, mana Nabi akan pergi tolong orang tu macam mana nak pujuk balik, ambil hutang, bayar hutang semua, kan? Orang boleh jumpa, tak payah bayar, free, kan? Percuma, perkhidmatan dalam percuma. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan lepas apa khidmat bagi bil, tak ada. Ramai. Tuan-tuan dia baca dalam apa? Antara orang yang paling satu lagi, kalau barang simpan kat orang tu tak nak bagi balik. Ada orang percaya Nabi SAW. Orang yang paling suka simpan barang tak nak bagi balik ni, tak silap Abu Lahab. Kalau Nabi pergi lah, settle. Tengok Nabi orang baik, settle. Itulah Nabi SAW. Orang lain takut nak jumpa, kan? Orang tu bukan takat Datuk Tan Sri, lebih dari tu lagi. Kira Abu Lahab tu kira anak raja lah, kita kata, kan? Orang kaya, orang kaya. Dahsyat. Kalau Nabi tak kisah, Nabi dia kapi. Apa saja kesusahan di Mekah tu, Nabi dia kapi, tolong sampai boleh, gitu, kan? Itulah Nabi SAW.
Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Dan kemudian kita dah cerita juga hukum segala perkara yang berlaku tu, kan. Okey, kita ambil hukum makam yang telah kita belum sentuh lah. Istanbata ulama al-hadis wa sirah min qissati Bani Quraizah hadhihi ahkaman hammah nujmiluha fi ma yali. Kata ulama, kata pengarang kitab ni rahimahullah taala Syibuti, dia kata ulama hadis dan sirah telah buat istinbat, telah mengambil menzahir kita panggil keluarkan faedah daripada kisah Bani Quraizah ni beberapa hukum. Pertama ialah harus qital man naqada al-ahd, harus memerangi orang yang membatalkan perjanjian. Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Muslim ni siapa? Imam hadis kan? Muslim dan Bukhari. Al-Imam Muslim. Dia sezaman Imam Al-Bukhari juga, seorang wali Allah, bukan biasa-biasa Imam Muslim ni. Kita patut baca juga, bukan takat baca kitab hadis dia, baca juga dia punya biodata dia, biografi dia, kan. Kita baca tu tersentak kita. Dia meninggal dengan racun. Dia meninggal dengan anak panah racun yang kata ulama ni kan, dia tak perlu perang pun, orang main perang dia. Ulama orang main cari dia pasal orang tahu, sebab dia adalah pertahanan umat Islam tu akan terus, walaupun dia tak turun perang pun, tapi dengan sebab dia ada tu, orang semua berani bertumpang pasal ada ulama kat belakang. Ada orang tak pergi perang pun dah, ulama ni orang simpan tak pergi perang, dia nak pergi perang dia tak bagi kat kaki dia, tak pergi perang. Pasal apa? Tuan mati tak perang ganti, kan. Kadang ulama susah nak dapat syahid pun payah dah. Pasal orang jaga, dia kena anak panah beracun. Rahmat dia Masya Allah. Yang kita pernah dengar ni, dia Imam Muslim ni, dia tak pernah pakai jamung lah, ataupun pakai torchlight lah. Dia jalan malam-malam dalam gelap gulita tu cerah. Cerah, biasa cerah ada cahaya sentiasa bersama, kan. Imam hadis ni, Masya Allah, tabarakallah. Banyak lagi kisah-kisah menarik. Orang dulu ni karamah dia jelas, Baik tuan-tuan dirahmati Allah, harus memerangi orang yang membatalkan janji. Ini menjadi tajuk, dijadikan tajuk tentang Bani Quraizah ni oleh Imam Muslim. Imam Muslim tu dia nampak benda ni paling utama untuk dijadikan title untuk kisah ni. Kisah perang Bani Quraizah ni, kita nak ambil kisah ni tentang siapa? Tentang orang yang menyalahi janji atau membatalkan janji, ya. Jadi setiap apa saja yang dilakukan bersama orang Islam, baik pendamaian ke, perjanjian ke, kan, manah ke apa ke, minta aman ke apa ke, kesemuanya itu di kalangan Muslim dan dengan orang lain adalah sayugianya dihormati, kan. Dihormati. Selagi mana kalau tu dihormati, orang Islam pun patut hormat benda tu juga. Tak boleh bila kita berjanji, kita yang berjanji orang tu, sama ada kita mula ataupun orang tu mula, dah sama-sama sepakat nak terima janji macam tu, sama-sama kena hormati. Sampai bila? Sampailah janji itu dikhianati. Bila dikhianati kita tak boleh lagi menghormati perjanjian tadi. Maka waktu itu harus bagi orang Islam untuk memerangi mereka yang membatalkan janji. Sekiranya, kata ulama, nampak, sekiranya, bukan pakai cerodong terus je batal-batal janji terus berperang. Tengoklah keadaan umat Islam dulu. Kalau ada di situ kebaikan kepada umat Islam, peranglah. Kalau tak ada perang, kalau tak boleh nak perang, nampak mereka hebat pada kita lagi waktu tu, kita berancang kuih, mereka pegang machine gun ke, kan. Tak payahlah. Maksudnya hindari sajalah, kan. Dia kena cerdik lah sama. Ulama kita ni dia bagi pedoman lah.
Dia pakai akal juga, bukan kata mau tengok cerita tu ambil nas zahir tu, tiru sebiji macam tu, tak. Tengok keadaan lah. Nabi dia baca juga, Nabi waktu tu macam mana dia baca juga. Nah, keadaan umat Islam waktu tu baru menang depan Khandaq tu, kuat gila dah waktu tu. Kita kata depa tu sekampung je, kita ni pun bukan sekampung. Kampung Manika Rasa tu sekampung je kan. Takat nak kepung apa, lepas lah. Makan cekak lah kita kata. Kau tak makan cekak tak payah. Kalau kata dia batal janji, kita pun rasa nak marah, tengok-tengok dia tak makan cekak. Kita seorang, dia pun 10. Tak payahlah. Ya, waktu tu kita hanya ambil pendirian bahawa mereka sudah tidak lagi menjadi kawan. Tidak lagi menjadi kawan dan tidak boleh lagi dipercayai dan diberi apa-apa. Kan? Perlu dengan cara yang lebih selamat. Kita kata safety first lah. Kan? Kena tengok dulu kan? Itu ini juga, benda-benda gini juga dihadapi oleh umat Islam dengan keadaan yang sukar sekali. Kan? Ulama' ni kata macam ni, ulama' ni kata macam ni. Tu setiap ulama' ni dia pun ada juga ulama' yang apa, tak ada apa lagi, semua perang lah. Apa ada? Itu dia kata kat situ, kita kena membanyakkan ulama' supaya banyak perbincangan tadi. Dan kita lihat kesepakatan yang ramai itu ke arah mana. Kan? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Jawazu tahqiq fi umur muslimin wa mahamihim. Berkata Imam Nawawi, harus kita meminta ataupun kita melantik seorang yang lain untuk menjadi pengadil ataupun hakim bagi satu-satu urusan. Dalam kisah ni kan, apabila mereka itu telah ditangkap, akhirnya Nabi telah melantik seorang sahabat lain untuk menjatuhkan hukuman, bukan Nabi sendiri. Kan? Jadi maka dengan sebab Nabi melantik orang lain untuk menjadi hakim ke atas Bani Quraizah yang yang mengkhianati perjanjian tadi, maka ulama kita mengambil istimbak kat situ, mengambil faedah di situ bahawa boleh melantik orang lain. Kalau hakim yang ada tidak disukai, boleh lantik hakim lain selagi ada kemampuan lantik. Contoh dalam masalah khawarij. Orang tak suka Sayyidina Ali jadi hakim. Sayyidina Ali tu bagus ingat. Disebut salah satu berdampak orang paling cerdik di dunia waktu tu oleh Sayyidina Ali. Kan? Sayyidina Ali sangat cerdik, sangat bijak, hafal Quran sejak kecil. Dan sangat bijak, dan tambah pula sangat berani, sangat bijak, sangat berani. Kan? Hingga kan Sayyidina Umar kata, kalau zamanku ni banyak masalah timbul, zaman Sayyidina Umar ni banyak masalah timbul. Dan masalah-masalah tu kalau aku tak ada di samping aku Sayyidina Ali lah, mampu dah Sayyidina Umar. Mampu dah aku. Agak aku seorang nak fikir tak selesai setback lah ada ni. Ada apa? Sayyidina Ali. Dia lah yang tolong selesaikan banyak masalah di zaman Sayyidina Umar. Kan? Siapa kata niat Islam tu semua masalah selesai? Tak ada masalah langsung lah mana kata. Islam ni untuk menyelesaikan masalah. Manusia ni memang suka buat masalah. Dua laki bini rumah pun buat masalah. Kan? Tak ada dia masalah. Dengan kucing dia buat masalah. Kan? Ada sajalah. Masalah tu mungkinlah hikmahnya ada banyak jugalah. Kan? Dengan sebab ada masalah itulah Allah tunjukkan kelebihan Islam. Kan? Zaman para anbiya ada masalah, ada. Zaman Nabi Daud kan? Zaman Nabi Daud. 2,000 datang, anak seorang je. Dua-dua mengaku mak mereka, mak budak. Pening. Dua-dua tu mak tu mengaku anak tu anak mereka. Mana boleh orang keluar daripada dua mak? Anak daripada dua mak ada? Tak ada. Surat lahir mana? Tak ada. Susah juga.
budak ni anak siapa? Tak tahu. Kan? Siapa jadi saksi? Tak ada juga, semua tak ada. Aduh, susah. Punya lah bising mahkamah. Lalah kali nanti Nabi Sulaiman jadi hakim. Nabi Daud lantik Nabi Sulaiman. Tu contoh, samalah. Kan? Contoh. Lantik-lantik memang ke senang lah. Kerak dua budak ni, adil. Kerak dua je budak ni, adil. Hak seorang kata setuju. Hak seorang kata tak payah. Tak ikhlas, tak apalah. Saya turunkan hak saya tak nak mengaku dia anak saya. Ambil je lah, ambil. Asal dia boleh hidup sudah. Rasa agama nak belah sangat pun, ambil lah. Tak apa. Seorang ibu yang betul dia akan rela anak dia hidup, dia rela mati. Kan, rela mati. Dia tak rela anak dia sakiti. Nak tahu tu je. Tu salah satu bentuk zaman dulu. Zaman lah tak, mungkin tak boleh pakai macam tu lah. Ikut keadaan zaman dulu lah. Tuan-tuan kalau kumpul kes-kes zaman dulu macam-macam, pelik-pelik kan. Style zaman tu. Nabi Musa punya zaman, orang bunuh orang tak depan rumah kawan tak bunuh. Dia ni buka-buka pintu, tengok ada mayat depan rumah. Orang kampung rumah buka tu dia mayat depan rumah. Orang yang bunuh tu siapa? Orang dulu punya cara berfikiran, orang tua rumah tu lah bunuh. Stay dulu punya fikiran, kan? Ada lagi lah, setengah terbaki-baki tu ada lagi lah. Kan, belah-belah kampung kadang ada lagi. Tekan tu orang duduk sebatu jauh. Siapa orang yang pertama tu dia suspek pertama kan? Suspek pertama. Dia tak ada siapa tengok, memang cantik sungguh. Apa nama jenayah tu dibuat dengan begitu sempurna sekali. Tu bahasa komik tu kan. Forensik pun tak boleh nak cari. Dah. Akhirnya Tuhan nak tunjuk kes tu boleh selesaikan. Islam ni boleh selesaikan, kan? Walaupun dengan cara yang macam tu kan. Dipanggil Nabi Musa alaihi salam. Rupanya macam-macam hal kan. Kisah anak lembu tu kan. Kisah anak lembu. Bukan apa pun nak ambil sebahagian daripada anak lembu tu, nak pukulkan di badan si mati tadi. Si mati tadi bangun, dia cerita siapa bunuh dia. Cerita sebiji siapa bunuh dia. Kan? Orang zaman lah ni buat macam tu. Hakim kata sihir. Hakim tu, sebab hakim tu pun kadang tak beriman dengan Tuhan. Kan? Ini macam susah punya kan cerita. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi apa namanya? Jadi nak menentukan sesuatu hukum yang tidak jelas dalam syariat tu boleh diserahkan kepada orang yang adil, kan? Boleh. Bukan semua hukum tu jelas-jelas macam tu. Dia tengok keadaan kes, kan? Hukum tu ada tapi umum misalnya. Mungkin lantik lah orang tu. Nak terima ke tak terima hukum dia. Jadi panjang cerita dekat situ Jadi kalau dah lantik, bolehkah? Aku tak setuju tadi tuan hak lantik tu, dia pun memanglah dia hebat kan, dia lantik. Tiba-tiba dia lantik dia berjatuh hukum, dia tak setuju pula hukum tu. Bolehkah? Tak boleh. Dia kan jadi lepas ni, kalau dia terus rampas balik, aku suruh hang turunkan hukum, rupanya buat hukum yang aku tak suka. Kan? Nampak tak? Tak boleh. Kita nak batalkan hukuman dia, boleh tak? Tak boleh. Tak elok. Wala yajuzu li imam wala lahum ar-ruju'. Tapi kalau maksudnya dah dijatuhkan hukuman, tapi kalau duduk tengah-tengah lagi, duduk jalan lagi, duduk harap, duduk dalam perbincangan lagi, boleh sekat dulu. Kerana manusia semua ni, kita ada masalah-masalah tertentu, tengok keadaan, kan? Jadi cerita dia panjang. Yang kedua adalah masalah berijtihad dalam masalah furu'. Boleh tak? Boleh. Macam masalah sembahyang asar tadilah.
Semasa tu bukan maksudnya situ tak semasa. Tak semasa kat mana? Dan kalam Nabi ni, Nabi dipanggil dalam usul fiqh, Nabi dipanggil Asy-Syari'. Tuhan tu dipanggil Asy-Syari'. Asy-Syari' maksudnya yang yang meletakkan syariat. Maka kalam Nabi pun dikira Asy-Syari' juga. Maksud bila Nabi kata itu kan, wala khiyarah, tidak ada lagi pilihan untuk ke lain. Jadi maknanya kalau Nabi cakap benda ni yang kata boleh diihtimal macam ni, maka para sahabat dia faham. Kenapa boleh kita fikir balik, kita fikir macam ni, benda-benda kita tak boleh ubah. Tak boleh ubah langsung. Kalau tengok sini orang boleh khilaf tau. Tengok ni, jangan sembahyang asal melainkan di kampung Bani Quraidah. Itu nas tak? Nas Nas apa? Nas hadis lah. Kan? Tapi masalah apa? Dia tu kata belajar usul fiqh tu penting sebab kita dapat tengok banyak kes. Misalnya ada ta'arud, ada apa? Pertemuan di antara benda besar, dua benda besar, atau dua isu, kan, dalam satu masalah. Jadi hanya ulama sajalah yang dah habis mengaji kitab, kita kata habis semua. Kalau saya terang tuan-tuan usul fiqh kat sini pun tuan-tuan dengar je lah, kan. Jadi maknanya oleh sebab itu tidak dapat tidak, hal ni hanya dibincangkan oleh ulama, dan apa yang diputuskan oleh mereka kena terima, melainkan kita tu ulama. Kalau tak mengaji sebuah kitab, dua kitab tu bukan ulama lagi. Kalau ikut dulu punya piawai tu, takat habis BA tu tak ulama lagi. Dengan silibus yang ada tu, tak ada jadi ulama lagi. Semua kitab fiqh Syafi'i baca ke? Tak baca lagi. Macam mana dia ulama? Dia baca kitab-kitab besar, baca dah. Tapi dia baca je, bukan dia talaqi pun. Bukan dia ambil secara talaqi pada ulama kan. Dia ambil secara umum, muhadarah. Tapi zaman sekarang tu benda tu dia kira dah berpengetahuan. Oleh sebab itu hari ni orang lebih memilih untuk ijtihad secara kolektif, dia panggil kolektif, kerana kekurangan tu disempurnakan oleh orang lain. Kalau berfatwa secara sendirian ni, dia tengok keadaan. Masalah-masalah biasa, ibadat, ya, masalah ibadat, masalah apa ni senanglah kan. Masalah melibatkan fatwa-fatwa semasa, tu kan boleh lebih baik kepada kolektif. Contohnya pemindahan organ lah, apa nama lagi, derma darah lah, kan. Tu benda-benda gitu kita lama pun tak bincang. Misalnya bincang pun sentuh sikit, tak ada lah bincang sungguh-sungguh, kan. Maka nak berfatwa seorang-seorang tak boleh. Kita yang tak ada langsung mengaji apa ni, tak ada fatwa langsung lah. Nak melawan fatwa lah pula, tu masalah. Tu rokok pun tak mau ikut kan. Fatwa lain lagi lah. Tetapi kat Mesir fatwa rokok lagi dahsyat. Fatwa kat Mesir tu, saya tengok ulama dia memang tahap-tahap mujtahid, kata tahap alim sungguh, hafal Quran dia kecil lagi. Sampai tahun 90 lebih, 97, 98 tu ulama ada fatwa atas mimbar, haram rokok ni. Katalah rokok tu, rokok kat Mesir lah, rokok kat Malaysia ni. Kan ikut keadaan lah kan. Rokok kat Mesir tu, kita tahu lah rokok apa, boleh penetang apa dalam rokok dia, tu tahu lah. Ulama ada kata haram. Ni konteks Mesir. Kemudian haram pula berkahwin dengan anak perokok. Dahsyat. Pergi beli di kedai barang-barang lain yang ada, situ juga ada jual rokok pun tak boleh. Semua benda lah, siapa ada kaitan rokok tu, semua ada kait masuk habis, berbakui habis. Dia kita duduk kat bawah ni. Kata, tapi ulama tu cakap lembut je. Okay, relax lah, tak ada orang nak marah pun. Apa orang ni marah dia? Kan? Dia macam tu. Ada juga yang cakap, yang kita tengah kok ni pun boleh juga, kita tempat kita haram. Setiap fatwa semasa tu dia adalah berkaitan dengan semasa kat mana, semasa di tempat tu lah. Dan duk balik fatwa tu kat Malaysia pula,
ulama Mesir kata haram ni fatwa ni, rokok ni misalnya. Rokok mana? Rokok ada kat Malaysia ni ke rokok ada kat Mesir? Ada kat Mesir. Rokok kat Malaysia dia kata haram ke? Sama aja. Boleh sama. Misalnya, oleh sebab yang boleh fatwa kat sini adalah ulama sinilah. Ulama sini sekarang ni kan jabatan yang kita ada lah ni lah. Hakim dan sebagainya kan. Tak percaya, tak percaya, habis lah. Nak percaya siapa lagi? Kena percaya lah. Buat halal-halal tu percaya pula, buat okok tak percaya. Sudah. Beli kicap cari halal, tak jumpa-jumpa tu tak beli. Tunggu tu balik kicap dia hitam tu, tak nampak. Kau okok ada halal? Ada, tu ada halal Ada cak halal kau okok? Saya tak pernah beli, saya tanya tuan-tuan ni. Yang saya tahu dia perlu saya membaca tentang haramnya rokok. Akhirnya saya berhenti membaca. Bukan berhenti merokok, berhenti membaca. Contoh dengan duk kicau ni tak ada bak rokok pun kat sini ni. Kita masalah furuk ni, kan? Jadi susah kan? Di sini akhlak, nak cerita sini akhlak para sahabat. Masalah hukum tu khilaf kalangan ulama tu hanya ulama yang sepatut bincangkan. Orang kampung ni jangan duk bincang terlebih sampai lagi pasal dia ni berpihak kepada hukum ni, dia berpihak kepada hukum ni, tak mau jumpa. 3 hari tak jumpa tu hukum dia tak boleh dah. Tak bertegur siapa 3 hari 3 malam 3 hari Allah pun tak tengok kita ni. Putus rahmat. Apa tak? Jadi kita pula bukan ulama. Apa dalil pun tak punya mana lagi. So Arab dalil pun tak boleh. Tahu kau kan so Arab tu. Arab pun tak boleh. Arab ni asas je. Tahu Arab? Arab pun tak tahu. Kan? Ni macam ustaz-ustaz kami duk cakap kami hampa tu mengaji kitab Arab Arab tak habis lagi. Lupa tu grammar punya hal lah. Grammar tak betul ke duk lawan tok guru lah. Kan? Tok guru ni macam-macam ngaji macam-macam tok guru ni. Kadang-kadang masa kita nampak di depan kita tu dia amal betul-betul macam mazhab Syafi'i kita ni. Kadang-kadang dia pun mengaji banyak. Jadi dia amal mana ilmu dia berlambak. Dia ikut dia. Tok guru tu dah memang garu sini. Aku duk mengaji 3 kali garu tu batal lah. Tok guru ni siap angkat baju kot apa lagi. Rupanya tok guru ni 4 mazhab. Ya. Tu mazhab tak habis. Dah ni. Tetapi saya jumpa ada orang ngaji 4 mazhab. Saya biasa jumpa lebih daripada 4 mazhab. Saya mengaji dengan dia tu siap dia hukum 10 keluar. Kalau ada mufti di satu negara tu boleh tanya hukum syekh dalam TV ni, tanya syekh apa hukum sekarang. Anda Syafi'i kaza, anda Hanafi kaza, anda Maliki kaza. Sekali setiap hukum dia keluar 4 sekali. 4 sekali. Ambil hampa. Ambil ya. Pasal dia tahu di negara tu ada 4 mazhab. 4 mazhab dia amalkan serentak di mazhab di negara dia tu. Itulah kadang-kadang ulama dalam fatwa mazhab Syafi'i dia kata orang yang mazhab Syafi'i dia hanya mengambil dia ambil fatwa bila ulama lah. Ulama tu fatwa apa pada dia pakai je lah. Asal ulama tu bagi ke dia. Tapi ulama tu dia kena cerdik lah. Hantarlah ammi tu orang mazhab Syafi'i, jangan bagi mazhab Maliki ke dia. Dia kata wuduk ni tak payah tertib mazhab Maliki. Jenuh. Dia start basuh kaki dulu sekali. Kan? Asal boleh basuh mana dulu dia basuh. Tak ada tertib tak wajib. Kena waw dalam tu dia tahu bukan untuk tertib, waw tu untuk menghimpun li mutlaqil jam'i saja. Apa dia mutlaqil jam'i ni? Tahu ke? Tak payahlah duk sibuk jadi ulama. Pilih sibuk jadi pelajar dulu. Kan? Waw li mutlaqil jam'i maksudnya iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu birus. Waw tu waw punya waw banyak tu waw apa? Waw tu li mutlaqil jam'i. Kan? Tapi mazhab Syafi'i kata dah setakat mutlaqil jam'i dia tengok pula kata tertib mesti ada. Tertib baik kat mana? Baik pada sunnah. Nabi tak pernah buat selain daripada start daripada
basuh tangan, kemudian basuh muka, basuh apa namanya, basuh tangan kan, kemudian basuh kepala, basuh kaki, sapu kepala, sapu wamsahu, sapu kepala dan basuh kaki. Tak basah dua kering kan, niat tu kering, tertib pun kering, tak kena ayak, kering tak kena ayak lah kan. Hak basah ni pak, muka, tangan, kaki, kepala, dah pak kena. Mazhab Maliki kata tak wajib, tertib tak wajib. Tapi ada kalau mazhab Maliki buat start kaki dulu? Tak ada, tengok, tak ada sejumpa pun. Kawan saya mazhab Maliki semua macam kita ya. Hak dia duduk tegas sangat kita ni. Kalau saya duduk basuh kepala ni, basuh perhabis. Ada kata saya duduk dengan Arab ya. Duduk semua yang Arab Jazair, basuh kepala. Dia kata kedekut semua, basuh perhabis Muammar. Tayyib kata saya pun basuh kepala. Sunat bahasa kita, sunat basuh kepala perhabis. Mereka basuh kepala perhabis. Kita action tiga. Kita action. Ada pula hak nakal. Tak, dia sah dah. Bukan mesti duduk tang sini, asalkan kepala. Nampak kan? Jenuh gaduh. Tapi jangan ada tahu dia tu berkurun dah mazhab Syafi'i, duk pergi cerita mazhab Hanafi ke dia. Ulama kita ajak kat Malaysia ni betul dah. Pergi Mekah kadang-kadang tu kita terpaksa kononnya keluar pada mazhab, pakai mazhab Hanafi, sentuh antara lelaki dan perempuan dalam keadaan zahmah, daripada hotel tu kau sampai ke tempat tawaf tu, ke semua tu dikira tempat sibuk. Kau sentuh tu boleh tidak batal. Tapi bila ikut mazhab Syafi'i ada hukum tu ada, tapi dipakai waktu-waktu kecemasan kan. Maka dia termasuk lagi mazhab Syafi'i sebenarnya. Kita kena cerita lah, jelas lah, orang faham lah. Kalau tak dia talfiq, dia panggil talfiq, campur-campur mazhab tak boleh. Campur-campur mazhab tak boleh. Rasa syok nak campur, ada rojak tak boleh. Semua buat berdasarkan nas dan ijtihad. Betul bila menghormati mazhab orang lain sama kan. Alah ni semua nak pakai hadis sahih. Tu ulama kata tengoklah orang ngaji sahih tu macam mana maksud dia pada tiap mazhab kan. Ada pula pandangan dia, apa hadis ni didahulukan sebelum hadis ni. Itu dia panggil ilmu-ilmu yang ada dalam pengetahuan ulama. Jadi kita duduk cemas kan, balik daripada Malaysia, balik daripada Mekah, orang lain orang Malaysia ni buat kerja tak betul lah, macam-macam. Tak betul dah, ulama kita berfatwa ikut mazhab kita di sini, tak ada masalah. Dia apa yang benda mengaji tu dia faham, tak ada masalah pun. Seronok lah bila dia mengaji ni dia faham, seronok kan. Yang tak seronok tu bila tak faham. Dah insya-Allah. Cepat sangat. Okey, tak apa, kita sambung nanti balik bab hukum ni, mungkin kita boleh tambah balik ke depan ni. Kerana kita lama duk misirah kan, tak sentuh hukum. Ini saja tadi angin-angin je. Mungkin depan ni kita rincikan balik bab ni, bab hukum akam berkaitan Bani Quraizah, insya-Allah. Ada lagi 2-3 hukum kat situ. Okey, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.